اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 33. Muka surat 33, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 2. Sifat maknawiyah, ditulis nombor 2. Yakni pandangan yang kedua daripada dua pandangan ulama yang berkhilaf, yang berselisih pada sifat maknawiyah yang 7. Sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Yang terdahulunya sifat kaunuhu tu khilaf, dua qaul, dua pandangan ulama. Sekarang ni nak bicara qaul, pandangan ulama yang kedua. Pandangan ulama yang kedua daripada dua pandangan. Boleh? Katok bunyi suara tak apa bunyi. Sini go. Jadi kita masuk pandangan yang kedua. Kita masuk pandangan yang kedua daripada dua pandangan ulama berkaitan dengan pengertian sifat kaunuhu. Sifat maknawiyah yang 7. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi kedua sifat maknawiyah ialah sifat maknawiyah, sifat yang lebih atas ma'ani, yakni lain daripada sifat ma'ani, yakni tahqiq dirinya, sungguh diri sifat maknawiyah kaunuhu, tapi taklah siapa tangga, taklah naik siapa tangga ada. Iaitu qaul yang kedua ni, qaul ulama yang menyabitkan ahwal. Yang menyabitkan ahwal ni, ahwal adalah sifat hal. Sifat ahwal ni kaunuhu itulah. Sifat ahwal tu kaunuhu. Yang menyabitkan ahwal ni, dia pembicara umbi dia panggil, punca khilaf antara satu pandangan yang pertama, pandangan Imam Asy'ari, dengan pandangan yang kedua, pandangan Imamul Haramain, yang mana pandangan yang kedua ni juga dia menyebelahi pandangan Imam Maturidi. Dia berkhilaf di kalangan ulama'nya berkaitan dengan al-asya', dipanggil segala perkara. Segala perkara ni wa imma perkara qadim
wa imma perkara yang baharu, perkara qadim zat Allah dan sifat Allah, perkara yang baharu makhluklah. Jadi khilaf ulama, perkara sekalian perkara ni ada berapa bahagian. Ni pembicaraan yang agak dalam sedikit lah. Perkara ni semua yang mana kita ni, perkara-perkara ni kita dua je, hak ada dengan hak tak ada, gitu je kalau kita ni. Dia satu pandangan sekian perkara ni ada 4. Perkara yang maujud, perkara yang ada, perkara yang makdum, perkara yang tiada, perkara yang iktibari, hak bangsa kira-kira. Satu laginya perkara hal, ni ahwal. Jadi atas pandangan yang mengatakan bahawa ada hal, ada antara perkara ada 4 termasuk hal, maka sifat kaunuhu ni sifat ahwal lah. Ni kaul yang menyabitkan, yang menetapkan ada bahagian keempat, iaitu hal. Satu pandangan lagi dok, sekalian perkara ada 3 sahaja. Perkara yang maujud, perkara yang ada, perkara yang makdum, perkara yang tiada, dan perkara yang iktibari sahaja. Hal-hal tidak ada, maka kaunuhunya masuk di bawah iktibari. Pada ni, jadi atas kaul, atas pandangan ulama yang menyabitkan ahwal, maknanya segala perkara tambah satu lagi, hal dipanggil ahwal. Hal, ha alif lam tu satu, ahwal tu banyaklah. Jadi atas pandangan yang menyabitkan ahwal, jadi kaunuhu qadirah ni sifat hal dipanggil. Satu pandangan tak ada hal-hal ni, tak ada, 3 je, maujud, makdum, iktibari. Maka kaunuhu masuk di iktibari. Pandai ni, kaunuhu masuk di iktibari. Sama juga ni bicara dalam atas pandangan yang ada sifat hal, sifat wujud, sifat yang pertama masuk di bawah hal. Atas pandangan tak ada hal, ada 3 je, maujud, makdum dan iktibari, maka sifat wujud masuk di bawah iktibari. Pada ni, dia maujud ni perkara yang ada, yang sah dilihat, boleh dilihat. Kalau kita perkara yang ada, zat kita, tubuh kita boleh dilihat. Yang adanya sifat hitam putih di kita, tu boleh dilihat. Kemudian perkara yang makdum ni perkara yang tak ada. Perkara yang tak ada. Perkara yang tak ada. Mana perkara yang tak ada ni? Tak ada ni tak boleh dilihat, tapi kita reti. Kalau kita perkara yang tak ada, kalau kita dipanggil kekal. Ni kita kekal, kita bersifat dengan sifat kekal. Ada tak sifat kekal? Tak ada. Cuma kita retinya kita belum dibinasakan oleh Allah, maka kita bersifat dengan kekal. Kita bersifat dengan seorang. Kita seorang ni. Ada tak sifat seorang? Tidak ada sifat seorang, tidak ada. Yang kita nampak ni zat, tubuh, sifat seorang tidak ada. Adami dia panggil, tak ada. Cuma tidak berbilang, panggil kita seorang. Hak tadinya belum dibinasakan oleh Allah, kita bersifat dengan kekal. Belum dibinasakan oleh Allah, kita bersifat dengan sifat kekal. Tidak berbilang, kita disebut seorang, satu. Sifat kekal, sifat satu ni tak ada. Hak adanya zat, maujud. Yang adanya ni warna-warna kulit, maujud. Kita kekal, adami, tak ada sifat tu. Kita seorang, adami, tak ada sifat tu. Satu lagi dia panggil iktibari, perkara yang bahasa kira-kira. Nak kata ada sungguh, tak siapa tangga ada. Nak kata tak ada, macam sifat kekal dengan sifat satu, dah ditinggi sikit. Iktibari, kira-kira. Kalau iktibari di kita ni,
macam sebut minggu lepas lah. Gemuk, kuruh, tinggi, rendah, bulat, lepek. Dia panggil apa? Perkara yang iktibari, perkara yang bahasa kira-kira di zihin, di akal. Pada ni perkara tu ada ke tak? Tak ada. Tak sapa tangga macam warna kulit tu ada. Iktibari gemuk ni itu kira-kira sahaja. Pandai ni. Tapi kita ni payah sikit lah pecahan-pecahan tu. Iktibari hak kira-kira ni kita letak ada. Apa tak ada gemuknya? Gemuk metong. Tak ada apa? Tak ada reti ni nak panggil apa? Kira-kira sahaja. Pasal tu orang, kita kira nama dia gemuk. Sungguh gemuk dia sekarang. Sungguh sekarang dia kuruh seling molek. Dia daya. Sekarang ni seling kuruh molek dia nya. Sungguh dia kuruh. Ataupun dak gemuk Dok kuruh tengok tu. Kita sebut sungguh dengan dok. Kita tak kata ada gemuk, tak ada gemuk, ada kuruh, tak ada kuruh. Kita tak kata ada, tak ada. Kita kata sungguh dengan dok. Sebab apa? Sebab gemuk kuruh ni bukan benda yang ada, bukan maujud. Hanya iktibari kira-kira sahaja. Ada ni. Kemudian setengah ulama ditambah lagi satu, maujud, makdum. Maujud ni kalau kita gak tubuh, maujud ni kalau kita gak warna kulit. Hak makdum ni kekal kita, satu kita. Kalau hak iktibari ni gemuk kuruh kita. Hak hal, satu lagi hal. Mana? Apabila seseorang ada sifat putih di seseorang, kemudian ada sifat kudrah di seseorang, ada belaka tak ada? Sebab itulah seseorang tu ada dok tenaga, ada tenaga. Macam mana sekarang tak ada tenaga. Tengok, kalau tenaga, sifat ni sifat kudrah yang ada di tubuh kita, dia panggil tenaga. Itulah sifat kudrah tu. Sifat kudrah ni ada ke tak ada? Sekarang ni ada dah tenaga, boleh buat sendiri dah sekarang ni. Allah, sekarang ni tak ada tenaga. Kita kata ada tak ada, sebab tenaga ni benda ada dan benda tak ada. Ada ni. Jadi apabila di kita ni ada sifat tenaga, sifat kudrah, ada satu sifat lagi pula, satu pandangan hal, satu sifat yang menengahi antara ada dan tak ada. Sifat ni lah yang melekatkan tenaga di zat tubuh kita. Ni atas pandangan yang ada kata hal yang keempat. Atas pandangan tak ada yang keempat ni ada tiga je, maujud, makdum, iktibari. Jadi kaunuhu qadirang ni, keadaan kita ni bertenaga. Kita misal kita mudah, keadaan kita yang bertenaga ni, kudrah, tenaga yang di tubuh kita. Kaunuhu qadiran, keadaan kitanya bertenaga. Apa dia kaunuhu qadiran? Kaunuhu qadiran ada tenaga di tubuh kita. Nanti dia panggil perkara sifat iktibari. Satu pandangan dak, tambah satu lagi hal. Maka kaunuhu qadiran, keadaan kita ni, keadaan kita yang bertenaga ni dipanggil ahwal. Mana apa ahwal? Satu sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang melekatkan tenaga di tubuh kita. Ni hak pandangan yang menyabitkan ahwal. Jadi perkara ada empat. Ni dia bahas ni mungkin agak dalam sedikit lah pada ni. Atas pandangan yang pertama, dia kata tak ada hal-hal ni, tak ada. Hal ni satu kelakuan, satu perkara yang menengahi antara ada dan tak ada. Nak kata ada macam tenaga di tubuh kita, tak boleh. Nak kata tak ada macam sifat kekal kita. Nak kata tak ada macam sifat satu kita, tak boleh.
Lepas tu duduk tengah antara ada dengan tak ada. Tu hal, ahwal. Atas kaul yang menyabitkan hal, ahwal, dengan bahawa pandangan ni menyatakan segala perkara tambah satu laginya, iaitu ahwal. Maujud, perkara yang ada. Makdum, perkara yang tiada. I'tibari, perkara yang bangsa kira-kira saja. Ahwal, satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Jadi atas qaul yang menyabitkan ahwal, segala perkara ada empat. Jadi kaunuhu qadiran ni pergi kepada ahwal. Pada ni. Tapi satu pandangan tak ada ahwal ni, kok mana pula ahwal ni tak ada? Nak mari mana benda yang menengahi antara ada dan tak ada? Pandangan yang kuat. Tak ada. Ahwal tak ada. Tak ada. Lepas tu perkaranya ada tiga. Maujud, makdum, i'tibari. Pada ni. Maujudnya apa? Maujudnya sifat kudrah. Itu maujud, sifat kudrah. Kemudian i'tibari ni keadaan yang kuasa. Itu i'tibari. Apa makna keadaan yang kuasa? Ada kudrah di zat Allah. Itu i'tibari dia panggil. Itu pandangan yang pertama. Apa dah? Itu pandangan pertama, pandangan yang muktamad. Sebab pandangan muktamad segala perkara pun tiga saja. Hal-hal tak ada. Ini tiga je. Ada, tak ada, i'tibari, perkara yang bahasa kira-kira. Tiga je. I'tibari pun kita tak boleh nak terima dah. Kita hanya terima ada dan tak ada. Ada satu, tak ada satu. Itu kita yang kita terimanya. Perkara i'tibari tadilah sebut kata gemuk kuru, kita letak kepada perkara yang ada. Tapi kita tak cakap gemuk ada, kuru ada, kita tak cakap. Gemuk sungguh, kuru sungguh dengan dak. Lawan dia dak lah. Mana apa kuru gemuk kuru sebut dengan sungguh dengan dak? Sebab gemuk kuru bukan benda yang ada. Cuma benda yang bahasa kira-kira di akal. Kira-kira di akal. Tengok pesen tu gemuk. Tengok pesen tu kuru. Tapi gemuk kuru ni ada ke tak? Tak ada. Kita kira di akal je. Boleh tengok tak gemuk kuru? Tak boleh sebab benda tak ada. Cuma kira-kira saja. Waktu kita nampak tu zat. Tu lain, zat lain. Tubuh kita lain. Tapi tubuh yang pesen tu kita reti di akal bahawa namanya gemuk. Kita tengok zat pesen tu, kita reti kira di akal nama dia kuru. Sifat gemuk kuru ni ada ke tak? I'tibari saja. Perkara yang bahasa kira-kira di akal. Tapi tak ada siapa nak kata ada macam warna di kulit, tak boleh nak kata ada. Hanya i'tibari. Itu atas pandangan segala perkara ada tiga. Itu pandangan yang muktamad. Ni pandangan kedua, iaitu qaul ulama yang menyabitkan ahwal, yang menetapkan perkara ni ada satu lagi. Bukan ada, tak ada, i'tibari, ada ahwal satu lagi. Ada ahwal, kaunuhu qadiran, pergi pada ahwal adalah. Pada ni. Ini 4 perkara ni. Macam mana? Kita banyak minggu dah duduk main sini ni. Dia kalau kita pakai jalanan sifat 20, kalau kita pakai jalanan sifat 20, sifat 20 tu tak ada i'tibari. Tak ada. Sekarang ni maujud, makdum, i'tibari, ahwal. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kalau atas pandangan sifat 20, i'tibari tak ada di kalangan sifat 20 tu. I'tibari sifat kita ada. I'tibari sifat kita gemuk kuru tu lah. Tinggi rendah tak ada kita ni. Kalau sifat Tuhan 20 tak ada i'tibari. Sifat wujud, sifat hal. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, sifat salbiyah tu. Tu adami, tak ada. Cuma tak ada tu.
Qudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat ma'ani, tu ada, maujud, ada. Kemudian kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Tu pun hal juga. Jadi dalam sifat 20 tak ada iktibari. Sifat kita ada iktibari. Gemuk, kurus, tinggi, rendah. Atas jalan 6 sifat 13 ada iktibari. Mana? Sifat yang pertama sifat wujud, sifat iktibari. Qidam sampai wahdaniyah samalah, sifat adami. Qudrah sampai ke kalam, sifat yang maujud, sifat yang wujudiyah yang ada. Lepas tu kaunuhu qadiran, atas jalan sifat 13 iktibari juga. Ada ni. Mana? Dia sebagaimana sifat kaunuhu dengan sifat wujud tu sendiri. Satu pandangan sifat 20-nya wujud dengan kaunuhu qadir, sifat hal, sifat ahwal dia panggil. Atas jalanan sifat 13 wujud dengan kaunuhu sifat iktibari, amrun iktibari. Tu kalau atas jalanan sifat 13. Tu hak pecahan dia lah. Pecahan sifat iktibari dan juga sifat ahwal. Jadi atas pandangan sifat 13 hak kau yang pertama, kaunuhu adalah amrun iktibari, sifat yang bahasa kira-kira sahaja, faham di akal kita. Sifat tu tak boleh nak tengok. Kaunuhu qadiran tak boleh tengok. Sifat qudrah boleh tengok di hari akhirah. Sebab sifat qudrah sifat yang ada. Kaunuhu qadiran iktibari. Apa makna kaunuhu qadiran? Terjemahan dia keadaan Allah yang kuasa. Apa maksud kaunuhu qadiran? Ada qudrah di zat Allah. Tu maksud kaunuhu qadiran iktibari. Pada ni atas pandangan yang kedua, kaunuhu qadiran ni pergi kepada sifat ahwal. Sebab itulah yang terdahulu, yang pertama hak amrun iktibar ini qaul ulama yang menafikan ahwal. Kita bicara minggu lepas. Qaul yang kedua qaul ulama yang menyabitkan ahwal. Ni saya minggu lepas ada cerita tu lagi sikit tu. Dia nak faham gini. Qaul yang pertama qaul Imam Asy'ari, qaul yang menafikan ahwal. Qaul yang kedua yang kita baca sekarang qaul ulama yang menyabitkan ahwal. Hak nak faham sini kena pecah kepada al-asya, segala perkara ada berapa. Hak sepakatnya satunya maujud, perkara yang ada. Satunya makdum, perkara yang tiada. Satunya amrun iktibari, perkara yang bahasa kira-kira. Satu pandangan, tiga ni cukup-cukup, tak ada yang keempat. Yang keempat ahwal, tak ada ahwal. Tiga je. Lepas tu kau yang pertama, kau yang menafikan ahwal, tak ada hal-hal, tak ada. Ni hak sifat 13. Adapun yang kita baca sekarang ni, kau yang menyabitkan ahwal, bukan tiga perkara je. Bukan tiga jenis je asyak perkara ni. Ada jenis yang keempat, namanya ahwal. Atau kau yang menyabitkan ahwal, kaunuhu qadiran, satu sifat yang lebih daripada sifat qudrah. Kalau kau yang menyabitkan, yang menetapkan ada ahwal, makna segala perkara maujud, makdum, iktibari dan ahwal. Kau yang pertama kaul yang menafikan ahwal, tak ada ahwal. Yang adanya tiga je, maujud, makdum, iktibari. Maka kaunuhu qadiran adalah iktibari. Kaul yang menyabitkan ahwal, kaunuhu qadiran ni ahwal. Jadi kalau kaunuhu qadiran ni iktibari, makna lain. Kalau kaunuhu qadiran ni ahwal, makna lain. Sekarang ni kaunuhu qadiran, kaunuhu ni sifat ahwal, makna dia lain. Makna lebih atas ma'ani. Tu kita balik kepada umbi, tu payah sikit lah. Kita pergi pada maksud. Kita pergi kepada maksud.
Jadi sekarang ni sifat kaunuhu qadirah, kita ambil satu contohlah kaunuhu qadirah. Kalau kita disebut kaunuhu disebut gitu. Diwak kaunuhu, kemudian diwak nombor 2. Tu kaunuhu maknawiyah tu lah. Dia tulis. Sekarang sifat maknawiyah ada 7. Lepas tu dibilang macam mana? Kaunuhu. Mana? Kaunuhu kahwaw nun he. Lepas tu diwak nombor 2. Mana apa? Kaunuhu lah maknawiyah ni. Ataupun kita buat misal kaunuhu qadirah lah, kita buat misal. Jadi sekarang ni sifat maknawiyah kaunuhu ni sepakat ulama sifat Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ulama kaunuhu ni sifat Allah taala. Tanda ni. Sehingga kaum Mu'tazilah yang terpesong pun berpegang Allah bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran ni sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ijma' ulama. Kan tak? Mu'tazilah pun berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu. Kemudian yang kata khilaf di sini di kalangan Imam Asy'ari pandangan pertama dengan Imam Maturidi pandangan kedua berkaitan dengan apa maksud kaunuhu qadiran. Saya sebut dah minggu lepas kan, makna ni terkadang makna dengan maksud terjemahan balik bahasa, ada makna dengan maksud dia punya pengertian. Faham ni? Dia makna satu terjemah, makna juga dipanggil balik bahasa. Balik bahasa kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Itu baru balik bahasa. Apa pengertian dia? Macam contoh saya sebut minggu lepasnya, qidam. Terjemahan qidam, sedia. Apa makna sedia? Apa maksud sedia? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Qiyamuhu binafsi. Makna dengan makna terjemahan ahli bahasa, qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan sendiri. Itu dipanggil terjemahan. Qiyamuhu, qiyam, berdiri. Qiyam. Kan kita kan rukun sembahyang, rukun qiyam, itu berdiri. Qiyamah. Apa dia qiyamah? Berdiri sekalian makhluk selepas tiup sangkakala yang kedua. Yang kita panggil hari qiyamah. Hari qiyam berdiri. Apa dia qiyamah? Berdiri sekalian makhluk selepas tiup sangkakala yang kedua dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Itu hari qiyamah. Hari kesudahan, hari kesudahan makna lain pula. Hari kesudahan dengan bahawa berakhirlah hari dunia. Tidak sudah berakhir hari dunia, tak ada dah hari di hari akhirat. Sebab dia tak ada malam dah. Di hari akhirat matahari akan diletak dalam neraka untuk menyeksa ahli neraka. Badan ni itu hari kesudahan, hari akhir. Hari kesudahan ke hari akhir ke makna samalah. Apa dia hari kesudahan? Tak ada hari dah lepas itu. Kan kita kan hari kitanya siang malam. Baru ada hari. Kalau siang ada hari dah. Tak ada lah. Pada ni. Tapi kita panggil hari qiyamah. Qiyamah berdiri. Pada ni. Jadi qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan sendiri. Itu terjemahan. Apa maksud? Berdiri Allah dengan sendiri. Dengan maksud Allah tidak berkehendak kepada zat dan Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan dia akan Allah. Itu maksud qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan sendiri, itu baru balik bahasa. Dia panggil terjemahan. Kita nak pergi pula kepada pengertian. Apa maksud dia? Apa pengertian berdiri dengan sendiri?
Adakah maksud berdiri dengan sendiri? Allah Ta'ala berdiri bangun tanpa diangkat oleh orang. Tak gitu. Faham tak ni? Tak maksud dia gitu. Sebab kalau maksud berdiri bangun duduk bercanggah dengan sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Qiyamu ta'ala maksud itu sifat yang kelima. Faham tak ni? Berdiri dengan sendiri bukan makna bangun duduk. Macam ginilah, anak kita ni sudah berdiri atas kaki sendiri. Apa makna anak kita sudah berdiri atas kaki sendiri? Yang kita panggil berdikari. Berdikari maksudnya anak kita sudah berdiri atas kaki sendiri. Dengan makna sebelum ni anak kita berdiri duduk atas kaki mak ayah ke? Berdiri atas kaki mak ayah gitu? Tak. Oh, sekarang ni anak kamu baru berdiri sendiri. Sebelum ni anak kamu berdiri atas kaki kamu ke? Bukan maksud gitu. Berdiri sendiri ni makna anak kita sudah tidak berkehendak pada ibu bapa sebab dia boleh bawa diri sendiri. Itu makna anak tu berdiri sendiri, bukan berdiri dengan makna bangun. Sebelum ni anak berdiri, ayah mak yang angkat dukung. Bukan. Kalau kata sebelum ni dia tak boleh nak berdiri sendiri lagi, mak ayah tolong. Sekarang anak sudah pandai berdiri sendiri. Mana apa ni? Bukan berdiri dengan makna bangun. Berdiri dengan makna tidak berkehendak kepada mak ayah dah tolong. Sebab dia pandai dah bawa diri sendiri. Ada ni. Maksud dia apa bawa diri sendiri? Dalam maka ni, siapa bawa diri kita? Kita bawa sendiri juga, tak ada orang dukung. Tapi kena faham maksud dia tu. Jadi qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan si maksudnya apa? Tidak berkehendak Allah kepada zat dan tidak berkehendak Allah kepada yang menjadi akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil maksud. Satu terjemahan, satu maksud. Sekarang kaunuhu qadiran, terjemahan keadaan Allah yang kuasa. Apa maksud keadaan Allah yang kuasa? Atas pandangan yang menyatakan kaunuhu ni adalah iktibari, tak ada ahwal-ahwal, tak ada. Menafikan ahwal. Segala perkara ada tiga je. Maujud, makdum, iktibari. Ahwal dinafikan, tak ada ahwal, tak ada. Tiga perkara, tiga je. Hak asyak segala perkara ni ada tiga jenis sahaja. Jadi atas pandangan yang pertama, ini kaunuhu tu sifat iktibari. Kaunuhu maksudnya Allah bersifat dengan sifat, maksudnya ada kudrah di zat Allah. Gitu. Adapun pandangan yang kedua, kau yang menyabitkan ahwal, segala perkara ada maujud, makdum, iktibari dan ahwal. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kaunuhu qadiran, maksudnya satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Dia gitu. Lain. Kaunuhu qadiran, ijma' ulama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah pun menyatakan keadaan Allah yang kuasa. Tetapi apakah maksud keadaan Allah yang kuasa? Atas jalanan yang pertama, keadaan Allah yang kuasa maksudnya ada kudrah di zat Allah. Maksud dia gitu. Jadi sekarang ni kalau kita susun sifat 20, kudrah sifat yang ketujuh. Faham tak ni? Kalau kita kira kaunuhu qadiran sifat yang ke-14 kalau kita kira. Jadi sekarang ni sifat ma'ani kudrah sifat yang ketujuh. Apa dia kudrah? Sifatun qadimatun qaimatun bizatillahi ta'ala. Itu kudrah. Satu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Itu kudrah. Iradah, satu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Itu iradah. Pergi pula kepada kaunuhu qadiran. Apa maksud kaunuhu qadiran? Ada kudrah di Allah. Kaunuhu muridan, ada iradah di zat Allah.
Dah apa beza makna kudrah dengan makna kaunuhu qadirah? Makna dia sama. Sebab tu dia kata pandangan pertama, kaunuhu ni satu sifat yang tidak lebih daripada sifat ma'ani. Tak lebih mana apa? Tak lebih pada reti. Tidak lain, tidak suku pada reti. Sifat lain-lain. Sifat suku-suku. Kudrah sifat lain. Kaunuhu qadirah sifat lain. Tapi dari segi makna, dari segi makna dipanggil tak lebih. Dekat-dekat je makna. Tak lebih macam mana? Cuba kita tengok mana. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadirah maksudnya ada kudrah di zat Allah. Nak lari ke mana? Dua maksud. Dua sifat tu maksud dia nak lari ke mana? Sama je. Walaupun sifat lain. Maksudnya lain, tapi kalau kira-kira tak lebih ni. Mana apa? Tak lebih, tak suku pada reti, pada faham. Qudrah sifat ma'ani, qudrah sifat yang sedia kala yang di zat Allah. Kaunuhu qadirah sifat maknawiyah, ada qudrah di zat Allah. Iradah sifat yang sedia kala yang di zat Allah. Kaunuhu muridan, ada iradah di zat Allah. Kita dengar pun hak tula. Memang hak tula pada mana? Walaupun sifat tu lain-lain. Dah kalau hak tula je nak bilang banyak-banyak buat apa? Cukuplah. Siapa ke kalam sudah. Dah kaunuhu qadirah, makna dia sama dengan kudrah. Kaunuhu muridan, makna dia sama dengan iradah. Kaunuhu alimang, makna dia sama dengan ilmu. Tak payah bilang suku lah. Lepas tu kaunuhu qadirah sifat Allah ke? Tak sifat Allah. Ijma' ulama. Tapi kenapa tak bilang suku atas jalan tafsil, atas jalan terperinci? Tak payah banyak-banyak lah, sebab makna dia tak lebih pun. Kaunuhu qadirah tak lebih makna atas kudrah, makna yang sama. Jadi kalau gitu kok, hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci kudrah ni wujud sampai ke kalam sudah cukup 13 sifat. Berhenti situ. Lepas tu tadi kata kaunuhu qadirah sifat Allah. Kena pegang tak? Kena peganglah sifat Allah. Tapi pegang secara ijmal. Kaunuhu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang secara ijmal, secara ringkas. Berpegang secara tafsir, cukuplah sampai ke sifat kalam 13 sifat. Itu jalan 6 yang muktamad, jalan 6 sifat 13. Adapun pandangan yang kedua, hak jalan 6 sifat 20. Qudrah, kaunuhu qadirah, sifat yang lain-lain, makna pula lain-lain. Makna lain. Lepas tu dia kata sifat maknawiyah ialah sifat yang lebih atas makni, yang lebih pada reti, yang lebih pada reti, yang suku pada reti, yang lain-lain pada reti. Lebih tu kat mana? Qudrah sifat yang sedia kala, dia panjang ni. Qudrah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatillahi ta'ala. Satu sifat yang ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala, tu qudrah. Kaunuhu qadirah, terjemahannya keadaan Allah yang kuasa. Maksudnya satu sifat yang melekatkan sifat qudrah di zat Allah. Tu lain-lain. Lain dah makna tu, lain dah makna dengan kudrah. Maka dia pun wajib bilang suku sakat pula. Kau wajib berpegang secara suku sakat pula daripada sifat kudrah. Jadi keluarlah 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu 20. Sebab apa? Sebab kaunuhu qadirah makna yang lebih, makna yang lain, makna yang suku pada reti nak banding dengan hak kudrah. Qudrah sifat yang sedia kala yang di zat Allah Ta'ala. Kaunuhu qadirah satu sifat yang melekatkan sifat qudrah di zat Allah Ta'ala. Ni. Jadi lain dah tu. Ni qudrah sifat ada di zat Allah Ta'ala.
Kaunuhu qadirah, satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Lain. Kaunuhu qadirah wajib berpegang secara tafsil suku-suku daripada kudrah. Sebab makna dia lain. Ada pun atas jalanan sifat 13, tak payahlah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab cukup dah dengan kudrah. Kudrah sifat yang sedia kala yang di zat Allah Ta'ala. Kaunuhu qadirah, ada kudrah di zat Allah. Dah bezanya kat mana? Tak ada beza. Dah tak ada beza, tak payah bilang sukulah secara tafsir kaunuhu qadirah ni. Pada ni cukup dengan sifat kalam sudah. Kaunuhu qadirah sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah, berpegang secara ijmal, secara ringkas. Atas jalanan yang kedua ni ada. Kaunuhu qadirah makna lain. Kaunuhu qadirah kena pegang secara tafsir juga sebagaimana sifat kudrah. Jadi bila kaunuhu qadirah wajib mengetahui dan berpegang cara tafsir juga. Jadi sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang cara tafsir, jadi jumlahnya 20. Itu yang masyhur bagi kita. Masyhurnya 20, tapi reti fahangnya 13. Masyhur 20, tapi reti faham 13. Ajak sifat 20, hura kaunuhu qadirah dengan huraian sifat 13. Kaunuhu qadir ini jalanan sifat 20 bukan sifat 13. Kaunuhu qadiran, keadaan yang kuasa, maksudnya ada kudrah di zat Allah. Itu bukan huraian sifat 20, itu huraian sifat 13. Salah lah. Ada ni. Dah dia hura kaunuhu qadiran dengan maksud ada kudrah di zat Allah. Dah kata salah. Salah kalau ikut jalanan 20. Hura gitu tu jalanan sifat 13. Ada ni. Hak mana kaunuhu qadirah ni tak payahlah secara tafsir suku daripada kudrah, tak payah. Sebab apa? Sebab maknanya tak lebih pun, makna tak suku tak lain pun pada reti dengan makna sifat kudrah. Setakat kaunuhu qadirah ada kudrah di zat Allah, sama dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadirah ada kudrah di zat Allah. Ada? Reti lain-lain. Sama je, dah sama bilang banyak apa? Ada kita nak bilang 20. Cara tafsir 20. Kaunuhu qadirah maksud dia lain. Mana kaunuhu qadirah? Satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil sifat melazimi belaka. Dipanggil dulu kan kudrah sifat yang melazimi bagi sifat. Kaunuhu qadirah sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kaunuhu muridan sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Melaziminya kok mana melazimi? Melazimi dengan bahawa bila ada sifat kudrah maka mestilah ada sifat kaunuhu qadiran. Itu melazimi. Tapi melazimi ni kok jalan mana? Melazimi kok jalan sifat 20. Bila ada sifat qadir zat Allah, mestilah ada satu sifat lain pula kaunuhu qadiran yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Itu melazimi kok jalan tu. Tapi kita hanya melazimi bagi kudrah. Kaunuhu muridan melazimi bagi iradah. Kaunuhu aliman melazimi bagi ilmu. Melazimi kok jalan mana? Melazimi pada ada kudrah, ada kaunuhu muridan. Ada iradah, ada kudrah, ada kaunuhu qadiran. Ada iradah, ada kaunuhu muridan. Ada ilmu, ada kaunuhu aliman. Melazimi kok mana? Kudrah sifat yang wujudi, sifat yang ada. Iradah sifat yang wujudi, sifat yang ada. Macam mana kudrah iradah nak ada di zat Allah Ta'ala? Kena ada kaunuhu tu pula yang melekatkan kudrah iradah di zat Allah. Melazimi di situ. Kenapa pula wujud kidam bakak tidak ada kaunuhu? Sebab wujud kidam bakak bukan sifat yang ada.
maka tak melazimilah akan kaunuhu, sebab bukan sifat yang ada. Qudrah sifat yang ada. Macam mana sifat yang ada nak ada di zat Allah Ta'ala, dia kena ada satu sifat lain pula. Tu kaunuhu tu yang melekatkan sifat qudrah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam saya buat contohnya, kalau kita sifat makhluk putih sifat yang ada, kemudian sifat putih tu ada di zat kertas. Pada ni sifat putih tu ada di zat kertas benda yang ada, sifat putih benda yang ada. Macam mana sifat putih benda yang ada boleh ada di zat kertas benda yang ada? Qaulu abiyat, satu sifat lain pula Tuhan jadikan yang melekatkan putih di zat kertas. Tu qaulu abiyat. Keadaan putih, keadaan kertas yang putih. Mana apa? Satu sifat yang melekatkan putih di zat kertas. Yang ada ni. Satu pandangan pula kaunuhu abiyat, keadaan kertas yang putih dengan makna ada putih di zat kertas. Kita misyak makhluk. Sebab makhluk pun ada sifat mani, ada sifat maknawiyah juga. Sekarang putih satu sifat yang ada duduk di zat kertas, maka kertas tu kaunuhu abiyat, keadaan kertas yang putih. Apa makna keadaan kertas yang putih? Satu pandangan dengan makna ada sifat putih di kertas. Itu iktibari. Satu pandangan kata satu sifat lain pula yang melekatkan sifat putih di zat kertas. Itu sifat dipanggil ahwal. Ni. Adapun putih, adapun kertas bersifat dengan ada. Adapun kertas bersifat dengan lama. Kidam tu lah, bakok lama. Pada ni kidam lah, lama masa. Jadi kertas tu bersifat dengan wujud, kertas tu bersifat dengan kidam. Bukan kidam zati, kidam sifat Allah. Kidam dengan makna kertas tu lama masa. Dan kertas tu lah bersifat dengan satu, sebab sehelai saja kertas tu. Dan kertas tu pula bersifat dengan nipih. Nipih ke tebal ke, tu sifat iktibari. Jadi kertas yang bersifat dengan wujud, kertas yang bersifat dengan kidam, kertas yang bersifat dengan nipih iktibari ni perlu tak kepada kaunuhu? Tak perlu, sebab wujud bukan sifat yang ada. Kidam di kertas bukan sifat yang ada. Nipih di kertas bukan sifat yang ada. Kaunuhu apa? Ada putih sifat yang ada. Bila ni putih ada di zat kertas, maka kertas bersifat dengan kaunuhu abiyat. Mana kaunuhu abiyat? Atas pandangan ahwal ni, kaunuhu abiyat satu sifat lain pula yang Tuhan jadikan yang melekatkan putih di zat kertas. Dia gitu. Mana? Tak boleh pergi 20, 13 lah. Tu jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Tapi kita kena usahakan juga biar faham hak sifat 20. Sebab kita masyhurnya sifat 20, bukan sifat 13. Cuma kita buat banding-banding, buat misal dengan makhluk, gitulah nak berbeza. Tadi kertas bersifat dengan wujud, kertas bersifat dengan kidam. Lama buruk dah kertas tu usang dah kertas tu kertas tu bersifat dengan nipih, bersifat dengan besar, bersifat dengan tebal, bersifat dengan kecil. Kertas tu pula itu iktibari, bukan sifat yang ada pun. Maka perlu tak kepada kaunuhu sebagai pelekat? Tak perlu, bukan sifat yang ada pun. Putih sifat yang ada. Kemudian putih tu Tuhan jadikan dia kertas, maka Tuhan jadikan satu sifat lain pula kaunuhu abiyat, satu sifat yang melekatkan putih di zat kertas. Kan? Jadi atas pandangan yang kedua ni, sifat maknawiyah sifat yang lebih atas, makna lebih pada reti. Lebih pada reti dengan bahawa kaunuhu qadiran, satu sifat yang melekatkan sifat qudrah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni atas pandangan kedua. Pandangan pertama,
sifat maknawiyah tidak lebih atas ma'ani. Mana apa tidak lebih? Tak lebih pada reti. Sebab kaunuhu qadirah maknanya ada kudrah di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hak pandangan yang kedua ni, qaul yang masyhur. Qaul yang masyhur sekarang ini, masyhur. Qaul masyhur sekarang ini. Tapi qaul yang rajih, yang kuat dalil, qaul hak sifat 13. Ada ni kan saya sebut dah minggu lepas kan. Rajih kadang-kadang tidak masyhur, hak muktamad tak masyhur. Hak masyhur terkadang tidak muktamad. Kita buat bandingnya, solat berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat, masyhur kitanya fardu kifayah. Itu bukan muktamad. Hak muktamadnya sunnatun muakkadah. Pada ni sebagai contoh lagi, kita tambah sikit lagi. Hak masyhur tapi tidak muktamad, muktamad tapi orang tak masyhur. Contoh, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Gimana? Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Jawapannya, sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Tak kena gitu. Masyhurnya gitu. Itu pandangan dhaif tu, bukan pandangan muktamad. Dah pandangan muktamad, sekalian badan tidak ada pengecualian. Muka pun aurah, buka haram. Tangan pun aurah, buka haram. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Nawawi, pandangan yang sama dengan mazhab Hambali. Itu pandangan muktamad. Buka muka haram, buka tangan di hadapan lelaki ajnabi haram. Aurah di hadapan lelaki ajnabi tak sama dengan aurah dalam sembahyang. Aurah dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan tangan. Aurah di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tak ada pengecualian. Dan kitab Sabillah dia ada pengecualian juga. Aurah lelaki di hadapan, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itu pandangan dhaif, bukan pandangan muktamad. Tapi itu yang masyhurnya, dan itulah berapa amal. Dia tak pakai pun pandangan muktamad, tak tahu pun pandangan muktamad. Gitulah. Cuma sekarang ni je orang puan ni nak pakai pandangan muktamad dah dekat-dekat. Dekat-dekat dah nak pakai pandangan muktamad. Sebab apa? Dia tutup muka dia dengan topeng tu. Tutup muka dengan topeng tu. Dekat-dekat muktamad dah tu. Jadi makna lepas habis kawin pun pakai gitulah. Tapi tak salah pakai topeng tu mah. Pakai ginilah pula. Lemah apa pakai topeng boleh. Masa semayang lagi pakai topeng. Tapi kalau pakai purdah ni masa semayang buka lah. Nak keluar luar pakai mula. Apa? Selesai dah. Masa Covid kena setahun tu. Contoh. Gimana? Lama kena nampak mata saja. Dah sekarang ni kita pun nampak mata saja. Awak dah kenalnya. Awak dah kenal. Kadang-kadang jumpa di Sabasung ke Tegur, mokcik mana pula ni, dia pun buka. Mak Haji dah di Tegur, dia dah pakai topeng gitu. Nak kenal ke mana? Mana ni? Hotok muktamad. Kekal kan lah pakai tu. Kekal pakai tu. Tukar kepada kain lah pula. Terus pakai topeng tu, tukar pada kain. Tapi masyhur kitanya, muka bukan aurah, tangan bukan aurah di hadapan lelaki ajnabi, samalah macam aurah dalam semayang. Itu pandangan dhaif tu, bukan pandangan muktamad. Tapi pandangan muktamad mana mazhab Syafi'i, muka aurah, tangan aurah, walaupun tua sekalipun buka hukumnya haram. Itu pandangan muktamad walaupun tua sekalipun. Adapun muka dan dua tangan bukan aurah, itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hanafi, sama dengan pandangan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi Maliki, muka bukan aurah,
tangan bukan aurah, hanya wajib ditutup kalau timbul fitnah comel sangat perempuan ni. Jadi fitnah pada orang lainnya, barulah wajib tutup dalam mazhab Hanafi Maliki. Tapi bertutup bukan kerana aurah, tutup kerana bawa kepada fitnah. Jadi pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i sama dengan Hanafi Maliki. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, muka aurah, tangan aurah, sama dengan pandangan mazhab Hambali. Ada ni. Tapi masyhur kitanya, muka tidak aurah, tangan tidak aurah di hadapan lelaki ajnabi. Tapi muktamad ke tak? Dah. Gitu jelah. Macam sekarang. Masyhurnya sifat 20. Sebut sifat 13. Mari mana pula pada 13 tu hak muktamad. 20 hak masyhur. Ada ni. Dan ada pula pandangan muktamad pun tidak, masyhur pun tidak, sifat Allah 24. Ni ada dalam kitab Fatih Faridah ni. 24 bukan 20. Tapi 24 ni muktamad pun tidak, masyhur pun tidak, orang jarang tahu. Mana 24-nya? Tambah laginya sifat takwin, sifat idrak, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Sifat idrak ada kaunuhu maknawiyah dia, kaunuhu mudrikan. Ada sifat takwin, ada maknawiyah dia, kaunuhu mukawwinan. Jadi sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui atas jalan tafsir 24, tapi tidak masyhur dan tidak muktamad. Gitu. Hak muktamad sifat 13, hak masyhur sifat 20. Hak masyhur sekarang ini ialah qaul yang masyhur ni, qaul qadi. Qaul qadi Abu Bakar Al-Baqillani, pekohnya bermazhab Maliki, dan Imamul Haramain. Tapi hak masyhur ni termasuklah pandangan Imam Maturidi. Termasuk pandangan Imam Maturidi. Dan Imamul Haramain ni bermazhab Syafi'i, pekoh dia guru kepada Imam Ghazali. Imamul Haramain guru kepada Imam Ghazali. Dan Syekh Sanusi dalam matan Ummil Barahin. Syekh Sanusi ni Muhammad ni nama dia Abdullah bin Muhammad bin Yusuf ni. Nama dia Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, nama dia Imam Sanusi, pekohnya bermazhab Maliki. Ni hak ni atas pandangan hak 20 sifat, pandangan qaul qadi Abu Bakar Al-Baqillani, pandangan Imam Al-Haramain, dan pandangan Syekh Sanusi dalam matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin itu matan yang masyhur dalam pembicaraan tauhid sifat 20. Maka atas qaul ini, atas pandangan yang kedua, hak 20 sifat, hak pandangan masyhur ni, sifat yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsil 20. 20 ambil mana pula? Pandangan pertama 13 dengan ditambah akan 7 sifat maknawiyah ini atas 13 yang dahulu. Mana 13 yang dahulu? Atas pandangan hak pertama. Pandangan pertama 13 pada ni. Yang 7 baki kaunu tu pegang secara ijmal. Pandangan kedua ni 20 ambil mana pula? Tambah 7 sifat lagi atas hak 13. Hak 13 berhenti sampai ke kalam. Hak 20 ni tambah 7 lagi. Mana 7? Kaunuhu yang 7 tu. Jadi semua sekali 20 yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Ada ni. Ni dia nak pecah jalan ni, hak mana 13, hak mana hak 20. Tapi dalam kitab kita ni datangkan juga sifat kaunuhu. Tapi sifat kaunuhu dalam kitab kita ni didatangkan dengan kedua-dua maksud. Maksud kaunuhu atas jalanan sifat 13, maksud kaunuhu atas jalanan sifat 20. Mana sifat maknawiyah yang 7? Pertama, kaunuhu qadiran,
balik bahasa keadaannya yang kuasa tu, balik bahasa terjemah erti ada kudrah pada zat Allah. Erti gitu atas kaul yang pertama. Jangan lupa kaul pertama ni kita baca minggu depan ni, tak baca lagi, nak baca minggu depan ni. Atas kaul yang pertama, kena ingat lah kaul yang pertama mana? Kaul Imam Asy'ari hak sifat 13 tu. Kaunuhu qadiran, ada kudrah pada zat Allah. Atau atas kaul yang pertama hak sifat 13. Atau pertambatan kudrah dengan zat Allah. Jadi kaunuhu qadiran ni lah yang menambah, yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Dia dipanggil pertambatan kudrah dengan zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu pertambatan ni kelakuan yang menengahi di antara maujud yang ada dan makdum yang tak ada. Hal itulah hal perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Ini datangkan maksud kaunu qadiran dengan pertambatan kudrah dengan zat Allah pada kaul yang kedua. Mana? Sifat 20. Dia bagi kita belakang. Bagi dua belakang ni. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kaunuhu mutakalliman, didatangkan dengan dua maksud. Maksud atas kaul yang pertama, kaunuhu qadiran, ada kudrah di zat Allah. Sama makna dengan kudrah. Lepas tu kalau pandangan kedua pula, pertambatan kudrah dengan zat Allah. Dengan apa? Kaunuhu qadiran ni lah yang menambah, yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Seolah-olah je ni. Seolah-olah. Bukan kaunuhu qadir yang menambah, yang melekatkan kudrah di zat Allah. Seolah-olah. Atas pandangan yang kedua, hak sifat 20. Kita beberapa minggu ni letih sikit. Letih sikit lah. Jangan belajar ni letih daripada khijereng lagi. Ni letih ni otak Mana ni? Letih otak lagi daripada letih hak tenaga ni. Sebab tu kalau kerja dunia, hak letih otak ni gaji mahal. Hak letih reng, hak perlu rejak tu gaji murah. Tu kan ni. Orang duduk dalam jabat ekor. Perlu pun tidak apa. Oh, gaji dia tinggi. Ni letih ni. Lepas tu hak duduk luar tu, hak tengah panas tu, perlu rejak hak ni tak mikir. Ikut arahan je. Pandai ni. Nampak penat kot luar je. Mana hak mahal penat ni. Kan? Jadi belajar ni pun penat kot. Tapi kita belajar sebelah pagi. Tak ada apa-apalah. Hari Sabtu pula. Hari Tuhan beri kelapangan masa kepada kita. Tapi bahas panjang tu, pecahan-pecahan tu fardu kifayah. Kita mengetahui dan berpegang sampai ke kalam je. Kaunuhu tu kita dah nampak jalan, tak apa. Cukuplah 13 atas jalanan yang muktamad. Kaunuhu qadirah maksudnya apa? Tak apalah. Cuma pegang kaunuhu qadirah sifat Allah. Pegang cara ijmal atas jalanan sifat 13. Pada ni. Tak faham tak apa. Tapi kalau qiyamuhu ta'ala binafsi, tak faham tak boleh sebab tak ada dah. 13 paling kurang. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendiri. Maksud kena faham molek. Tu terjemahan. Kenapa qiyamuhu ta'ala binafsi? Allah tidak berkehendak kepada zat. Kena faham. Allah tidak berkehendak pada yang menjadikan dia. Kita kena faham itu. Sebab kita nak kena pegang. Allah tidak berkehendak pada yang menjadi. Tak apa, mudah je sebab kita pegang dah Allah bersifat dengan sifat kidam. Bila Allah bersifat dengan sifat kidam, Allah Ta'ala ada, tidak ada permulaan, Allah berkehendak tak kepada yang menjadi? Tak lah. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Satu lagi nak kena faham mulai. Allah tidak berkehendak kepada zat. Sebab apa? Sebab Allah bukan sifat. Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Memang kita pegang gitu. Kita pegang Allah ni diri Tuhan yang wajib ada. Kita berpegang Allah ni diri Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ke ada orang berpegang kudrah itulah Tuhan? Ada? Iradah itulah Tuhan? Tak ada pegang gitu. Orang berpegang Allah adalah zat, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah Ta'ala zat, tidak berkehendak pada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Sifat
berkehendak kepada zat. Allah sifat ke tak? Allah bukan sifat, Allah zat. Maka tidak berkehendak kepada zat yang lain. Payah nak hurah, tapi di akidah kita tetap dah Allah zat, Allah bukan sifat. Kan ada orang pegang sini, kudrah itulah Allah, iradah itulah Allah. Ada kudrah sifat yang ada di zat Allah, iradah sifat yang ada di zat Allah. Berarti Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat kudrah. Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat iradah. Bila Allah zat, Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Allah bukan sifat. Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu makna qiyamuhu binafsi. Itu kena tahu tu. Sebab paling kurang dah 13 tak faham maksud kaunuhu qadirah, tak apa, pakai jalanan sifat 13. Jangan lupalah hak kita lepas dah qiyamuhu ta'ala binafsi tu. Tengok semulalah. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsi? Jadi sifat maknawiyah yang 7. Pertama, kaunuhu qadiran. Wallahu a'lam. Ini sifat, ini kita Hidayatus Salikin muka surat 9. Hak nipih lah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu, atas segala rasul, maka iaitu lawan sifat yang 3 itu. Mana sifat yang 3 itu? Sifat lawan bagi sifat kudrah, lawan bagi sifat sidik, lawan bagi sifat amanah, lawan bagi sifat tabligh. 3. Mana seperti dusta al-kazib, dusta lawan pada sidik, benar. Dan khianah, artinya erti khianah, ini kita mengelepah ni. Khianah menukari dia, menukari akan amanah. Mana pun ni tidak amanah lah tu khianah. Khianah menukari dia dengan bahawa menukari akan amanah dengan makna tidak khianah. Tidak amanah tu makna khianah. Dan kitman, dusta bahasa Melayu, khianah bahasa Arab, kitman bahasa Arab. Tapi kitman ni jarang sikit. Kita biasanya artinya erti kitman menyembunyikan. Kita hanya menyembunyikan. Hak kitman kita tak bererti hak Arab. Kita ni capu. Hak Arab dengan hak Melayu kita capu. Macam contoh, kita bicara sifat Allah, semuanya sifat Allah tu bahasa Arab belaka. Wujud, qidam, baqa bahasa Arab belaka. Lepas tu lawan dia wujud, lawannya apa? Wujud lawannya tak ada bahasa Melayu. Qidam lawannya apa? Baharu bahasa Melayu. Baqa lawannya apa? Baqa lawannya binasa, tu bahasa Melayu. Hak Arab hak Arab tak erti kita. Tapi hak wajib bahasa Arab. Hak lawan tak erti bahasa Arab. Wujud lawannya Adam, qidam lawannya hudus, baqa lawannya fana, mukhalafatu ta'ala al-haud lawannya mumasalatuhu ta'ala al-hawadis. Dah hak sifat wajib Arab kan, sifat mustahil Arab juga nah. Lepas tu sama basar kalam, lawan dia apa? Summung bukumung umyung tu. Hak kita baca dalam Baqarah. Tak kerti tu. Sama basar kalam, sama lawannya tuli, basar lawannya buta. Lepas tu kalam lawannya bisu. Arab lawan Melayu kalau gitu. Awak lawan Melayu.
summun bukmun umyun. Baqarah dah. Oh itu dah baca. Tengok makna dia apa? Ayah apa? Oh kalau bahasa orang putih pandai sangat. Bahasa Arab tak pandai. Hak sifat 20 pun tak pandai. Qudrah lawannya apa? Lemah. Qudrah bukan lawan lemah. Qudrah lawannya ajzun. Itu bahasa Arab. Lemah lawan kepada kuasa. Kuasa lawannya apa? Lemah. Kalau qudrah lawannya ajzun. Kalau sidqun lawannya kazibun. Amanah lawannya khianatun. Tabligh lawannya kitmanun. Oh iya. Tapi sini ni khianah bahasa Arab, kitman bahasa Arab. Tapi dusta mana Arab dia? Kazib, kazib. Kazibun, kizbun, itu bahasa Arab. Kazib. Orang yang dusta. Tapi kita khianah ni jadi bahasa kita dah, khianah ni. Tapi cuma kita sebut kata khianah, kita kadang-kadang faham satu benda je khianah ni. Cari tu bomo khianah ataupun kenayat. Ke apa makna? Khianah, kenayat. Kenayat apa kenayat? Khenak. Kenayat, khenak ada orang gitu. Khenak dengan khianat kau tulis dah tu. Dah khianah. Kita jimat perkataan, hak panjang kita pendek. Khianah jadi khenak. Ke mana? Bukan khenak, katakan khenak kau. Khenak, kenayat. Kenayat. Khianah. Tapi kalau khianah ni kau orang kita faham, cari tu bomo, sihirkan. Khianat. Khianat ni melakukan perkara yang dilarang. Khianah lah. Mata tengok benda lah. Khianah. Hak tu ada Quran kata khainatul a'yun dalam Quran. Khainatul a'yun, khianat oleh mata-mata. Mana khainatul a'yun? Mata tengok perkara yang dilarang, dipanggil mata yang khianah. Apa makna mata yang khianah? Mata yang melihat perkara yang dilarang. Mata yang amanah macam mana? Mata yang tidak melihat perkara yang diharam. Khianah lawan kepada amanah. Kemudian kitman lawan kepada sifat tabligh. Ini sifat mustahil atas sekalian Rasul. Kemudian ditulis sifat sad pe alif te tu kita fahamlah. Itu lapah jamak. Pada ni. Kalau kata sad pe te marbutah, sifatun satu. Sifatun satu. Sifatani dua. Sifatun buat panjang sikit. Di satu alih di situnya. Sifatun macam mak wajib nak wi beza. Sifatun itu 3 kata. Sifatun 1, sifatani 2, sifatun 3 kata. Jadi hak sifat mustahil ni 3. Dia pun panggil sifat yang 3. Sifat yang 3. Itu ikut lapah jamak ni. Jadi hal ni sifat yang mustahil atas Rasul. Kemudian kita terdahulunya bicara hak sifat tabligh, menyampaikan akan sekalian perkara yang diperintah akan Rasul menyampaikan kepada ummah. Itu tabligh. Kemudian ada perkara yang diwahyukan kepada Rasul, yang mana perkara tu hanya untuk Rasul sahaja, maka Rasul tidak sampaikan kepada ummah. Dan ada wahyu yang mana Rasul diberi pilihan, sama ada menyampaikan ataupun tidak menyampaikan kepada sahabat mengikut pilihan Rasul. Pada ni
Jadi contoh macam kita lah, ada perkara yang memang kita hanya beritahu kepada orang yang tertentu sahaja, yang jangan sama sekali kamu cerita kepada orang lain. Ada ni. Ada perkara yang kita beritahu, kemudian kamu nak beritahu pada siapa-siapa, kamu tengok orang lah dulu, jangan beritahu semua. Faham tak ni? Satu perkara kita maklumkan, beritahu pada orang yang orang rapat dengan kita, orang harapan kita, orang kepercayaan kita. Tapi perkara ni untuk kamu sahaja, jangan kamu bocor kepada siapa-siapa. Pada ni ada perkara yang mana kita sampaikan kepada orang-orang harapan kita, orang kanan kita, kemudian nak sapa dok ke bawah-bawah, kamu tengok orang lah juga, pilih-pilih orang. Perkara ni kalau kamu cerita kepada orang yang tak kena orang, dia jadi pesen lain tu. Tapi kalau orang tu boleh faham, kamu ceritalah kepada dia. Hak perkara ni, maklumat ni kamu kena cerita kepada semua. Gitulah. Ada ni. Perkara ni untuk kamu sahaja, jangan kamu bocor pada siapa-siapa. Kalau pembantu kita tu orang yang amanah, dia akan jaga rahsia. Perkara ni kamu tengok-tengoklah nak cerita kepada siapa, tak mau cerita kepada siapa. Maklumat ni kamu kena sampaikan kepada semua orang bawahan. Gitu seolah-olahnya. Jadi ada wahyu yang mana diberi pilih akan Rasul, sama ada nak menyampaikan ataupun tidak menyampaikan kepada sahabat, pilih-pilih. Setengah ulama mengatakan kena kepada ilmu yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam, yang mana terkadang ilmu ni wahyu ni diceritakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diceritakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang tidak diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat sendiri pun ada kedudukan yang berbeza di antara satu sama lain, tapi kedudukan yang kemuncak yang tinggi belakalah. Tapi tinggi tak tinggi pun dia ada berlebih kurang di antara satu sahabat dengan satu sahabat yang lain. Macam kita maklum, Rasul ni manusia terpilih. Rasul ni manusia yang terpilih, tapi dia ada jugalah hak terpilih belaka. Tapi hak nombor satu Nabi SAW, nombor dua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. 5 ulul azmi hak atas. Kemudian baki lagi Rasul hak 20. Hak Rasul 20 ni lebih daripada Rasul hak 313 tu. Kan Rasul 313, 25 ni termasuk dari 313. Pandang ni hak 25 ni, hak 5 yang pertama ulul azmi, ada dia punya nombor dia. Lepas tu hak baki lagi 20, berlebih kurang antara satu sama lain, tapi tak boleh tahu hak mana nombor 6, hak nombor 7, hak mana nombor 25, tak boleh. Kemudian hak Rasul 20 ni cukup semua sekali 25, barulah turun kepada Rasul hak baki lagi 313 orang. Barulah turun kepada para anbiya hak 124,000 orang. Pandang ni. Tapi Nabi Rasul dah sudah ceritalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia ada lebih kurang. Sama kat di kalangan sahabat, dia adalah sahabat lebih belaka. Pandang ni. Tapi dia ada lebih kurang. Ada perkara-perkara yang disampaikan kepada setengah sahabat, tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Sebagaimana yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada ni. Mana kalau kita cerita sekarang kena kepada kitab-kitab tasawuf haqiqah hak tinggi-tinggi tu. Kitab hikam, kitab adurun nabi. Ni kena letak molek. Kita hikam pula, ada hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada hikam Abi Madyang, ada hikam Ibnu Ruslan. Jadi pembicaraan tu dalam-dalam. Hikam Ibnu Athaillah, di dalam tu ada hakikat, ada tariqah, ada syariah di dalam tu. Pada ni, tapi banyaknya pembicaraan hakikah. Nak hura kena hura molek. Kita nak baca kitab hikam, kita nak hurakut syariat belaka, tak kena dengan kehendak kita.
Kita nak huraikan syariat, buka kitab syariat. Tasawuf syariat ada kan? Penawar hati. Tasawuf syariat ada kan? Hidayatus Salikin yang kita baca ni. Tasawuf syariat ada kan? Kitab Minhajul Abidin, kitab Syairus Salikin. Kenapa nak kita hikam nak huraikan syariat? Ada ni. Jadi kitab-kitab hakikah ni kena letak tepat molek. Yang pentingnya yang mengajar tu sendiri berguru. Yang penting yang mengajar tu berguru. Sebab ulama-ulama hakikah ni menyatakan bahawa nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami, golongan kami ni mengharamkan orang mutalaah kitab kami tanpa berguru. Mutalaah tu haram dah. Sebab apa? Salah faham nanti. Masalah faham nanti. Faham tak ni? Mutalaah dan buku haram dah. Kita hanya mutalaah sendiri, kita mengajar kepada orang ramai pula. Tu bukanlah tu. Faham tak ni? Lepas daripada kita mengaji betul dah, berguru molek dah, kita nak sampaikan kepada siapa? Kepada murid-murid yang lepas dah mengaji ilmu fardhu ain dan beramal dah dengan amal fardhu ain lengkap, barulah kita mengajar tinggi pula. Mana muridnya? Murid yang fardhu ain beres. Tak apalah, kita belajar kitab hakikat pun kita sambil-sambil lah. Fardhu ain tak boleh sambil-sambil. Sebab fardhu ain ni sebenarnya wajib diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita masuk mau baligh. Tak ada sambil-sambil. Tapi kita baligh dalam keadaan jahil ilmu fardhu ain. Kita baligh lama dah, umur 30-40 baru nak belajar. Lepas tu nak sambil-sambil fardhu ain, tak boleh. Fokus fardhu ain. Lepas tu bila kita nak ngaji kitab tasawuf hakikah ni, nanti jangan gopoh. Dia ada peringkat-peringkat. Kita mengaji molek ilmu fardhu ain hak syariat ni, tauhid fiqh tasawuf, kita beramal molek hak bab-bab hak syariat ni. Malah kita ngaji pula lebih tinggi. Tetapi kalau orang tu sendiri bawa kitab-kitab hakikah kepada murid-murid yang fardhu ain pun tak lepas, maknanya yang bawa tu tidak mursyid. Dia bukan guru yang sebenar. Dia tak pandai nak letak. Dia tak pandai nak letak ilmu yang tinggi seumpama nak letak di mana. Jadi bila dia letak tak kena tepat, maknanya itu tandaan besar bahawa dia ni sendiri tak kena intang beliang. Dia tak kena hak intang beliang. Faham tak ni? Tak kena intang beliang. Intang beliang nak pergi ke siapa? Ni kita tasawuf hakikah ni diumpamakan dengan intang beliang. Ilmu yang tinggi, ilmu yang mahal, ilmu yang comel. Tapi intan beliang ni kita nak sembahkan kepada siapa? Intan beliang ni kita nak bawa kepada siapa? Kepada orang yang makan minum tak cukup. Boleh gitu? No, kita sembahkan, kita bawakan kepada orang yang kaya raya, makan minum lebih daripada cukup. Barulah kita bawa intang beliang. Faham tak ni? Ini buat pembandingan lah. Kalaulah asal fardhu ain pun tak cukup, kalau kita kata makan minum rohani pun tak cukup, kelaparan agama, nak bawa pergi intang beliang. Begitulah maksud dia. Maknanya kalaulah kita makan minum pun tak cukup, dibawa intang beliang kepada kita. Maknanya intang beliang yang palsu, bukan hak sebenar. Kan dia ada tempat-tempat kan intang beliang, tempatnya macam mana? Ada ni? Tak ada pasal-pasal, tak ada intang beliang. Hak mahal-mahal tu di mana? Kalau buat bandingan lah, jam Rolex tu di mana? Jam Rolex ada jual kaki 5 pasar. Faham lah Rolex apa tu kaki 5 pasar? Faham tak ni? Kaki 5 pasar ada jual jam Rolex. Jam apa lagi? Kaki 5 pasar ada jam Rolex. Dan dia ke berjam tu? Faham lah. Hak tu hak palsu, bukan sungguh. Dah hak sungguhnya, no, dah kedah cermin molek lah. Siapa yang nak masuk? Orang berkenaan. Gitulah bandingan. Jadi maknanya kalau dibawa kepada masyarakat, kita hakikah, fardhu ain pun tidak diutamakan, itu bukan. Ada ni. Kita nak ngajar ilmu tasawuf syariah sekalipun, kita kena pastikan tempat tu ada tauhid fardhu ain, ada fiqh fardhu ain. Kita pun lengkapkan fardhu ain dengan tasawuf fardhu ain. Kita pernah bagi hati contohnya.
Padahal kitab Penambah Hati itu fardu ain tasawuf dah. Tapi walaupun fardu ain tasawuf fardu ain, tapi kalau kita ajar fardu ain tasawuf kepada tempat yang fardu ain fiqh pun tak ada, fardu ain tauhid pun tak ada, tak kena juga, tak mursyid juga orang panggil. Ni tempat tu tauhid fardu ain pun tak lengkap, fiqh fardu ain pun tak lengkap, tasawuf fardu ain tak lengkap. Dia baca kitab haqiqah sama dia bawanya. Faham lah? Faham? Dia sendiri pun tak lulus fardu ain. Dia tak kenal akidah fardu ainnya macam mana, fiqh fardu ainnya macam mana. Hak dah kenal ni masalah. Orang Islam beriman belaka dahnya, cuma iman lemah. Dia tak faham. Orang Islam lain, orang beriman lain. Orang Islam beriman lah. Ni orang jahil orang panggil. Iman lemah. Memang kita iman lemah, tapi nak pastikan iman kita sah, kena belajar suku sakat tu. Islam kita warisi daripada mak ayah, iman tidak warisi. Tiba-tiba Islam beriman lah. Dia dah erti asas akidah. Semayang pandailah dia kata. Kalau tak pandai tak akan boleh semayang. Orang panggil apa ni? Dijahil fardu ain semayang. Lepas tu cakap seumpama tu, Khalad bin Rafiq, sahabat orang Badawi, semayang dekat dengan Nabi. Tapi Nabi kata, kamu belum sembahyang. Mana sembahyang tak semuanya pandai. Kita duduk cerita dah, ceramah dah, taubah, syukur, fardu ain dah tu. Dah, itu ceramah baru. Fardu ainnya detailkan satu-satu sifat. Sifat mahmudah, sifat mazmumah kena detail satu-satu, baru fardu ain. Anda ni. Jadi fardu ain tauhid fiqh tasawuf disampingkan, dia baca kitab-kitab haqiqah. Fahamlah. Itu bukan guru yang mursyid. Dia sendiri pun tak selesai masalah hak syariat, hak fardu ain. Dahlah tidak selesai masalah syariat fardu ain, dia buat lebih kurang pula. Islam pasti beriman, semayang pasti pandai. Itu bukan belaka tu. Jadi ilmu haqiqah tu kena letak molek tempat yang sesuainya macam mana. Lepas tu dalam kitab hikam syarahan Tok Kupula Mani, jangan kamu gantungkan mutiara pada tengkok anjing. Jangan kamu gantungkan mutiara pada tengkok babi, dia kata. Mana apa? Kita nak pergi gantung mutiara, kitab haqiqah yang bernilai di tengkok babi, syariat pun tak ada lagi. Dia umpama babi. Jangan kamu gantungkan mutiara pada tengkok babi. Mana apa ni? Jangan kamu ajar ilmu haqiqah kepada orang, syariat pun tak ada. Ni hak banyak sekarang ni. Itu dalam kitab hikam syarahan Tok Pulau Mani, hak Jawi tu. Kemudian dalam kitab hikam Tok Pulau ni pun didatangkan ibarah, jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya, maka anayai kamu akan jangan kamu ajar ilmu-ilmu hikmah ni. Hikmatun satu, hikamun banyak, dia panggil hikam-hikam tu. Hikmah ni kalam-kalam hikmah yang dibuka oleh futuhat, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aulia-aulia ilah. Jangan kamu bawa ilmu hikmah ni kepada yang bukan ahli, maka anayai kamu akan dia. Dalam kitab hikam Tok Kupula Mani, anayainya macam mana? Dia akan rasa dia comel, dia akan rasa dia sempurna. Padahal fardu ain dia pun tak lepas. Dia pun rasa ada maqam. Itu anayai dia panggil. Banyak sekarang ni. Sebab apa kadang-kadang orang yang bawa tu tidak mursyid, dia nak dapat mana? Kemasyhuran. Dia tak ngajar. Ni sifat 20 semua mana rendah. Ngajar bab taharah, ngajar bab wudu, ngajar bab tayammum. Bila nak sampai ke Tuhan? Belajar pesen-pesen kosok, ta'aruk, ta'ayyung, muafi, masbuk tak habis-habis. Bila nak sampai ke Tuhan? Cerita bab kodok semayang, kodok puasa, kodok semayang, kodok puasa. Bila nak sampai ke Tuhan? Dia tak buat ni. Dia nak tinggi-tinggi. Apa? Nak dapat kemasyhuran belaka ni. Jadi hak ilmu tinggi-tinggi kena pilih molek. Ini kira guru yang mursyid ni. Hak guru tak mursyid, dia letak je ikut suka dia. Kita dia belajar ke tak? Tak belajar pun. Ambil buku-buku Rumi sahaja. Kemudian kalau Jawi pun Jawi photostat sahaja. Orang sekarang ni kadang-kadang pinjam photostat orang kawan, lepas tu mengajar. Ada tak pesen tu? Ada ni belajarnya tidak. Ada ni. Jadi hak ilmu maknanya hak ilmu hak tinggi-tinggi tu. Diwahyukan kepada Rasul. Rasul pula diberi pilih nak beritahu kepada mana sahabat dan tidak diberitahu kepada mana sahabat. Kita buat bandingan sama kita sekarang lah.
Ada ilmu yang wajib kena ajar pada semua orang. Pada ni. Ada ilmu yang wajib kena ajar pada semua orang. Ilmu fardu ain. Ada ilmu nak ajar, nak tengok tempat. Ilmu fardu kifayah. Pada ni. Kena pilih-pilih lah. Ilmu-ilmu hakikah. Kena pilih-pilih lah. Hak kena ajar semua adalah ilmu fardu ain. Tapi ada juga ilmu yang wajib kita sembunyikan. Ada ilmu-ilmu yang wajib kita sembunyikan. Bukan semua yang kita nak cerita. Yang mana terkadang bila kita cerita memang salah faham sangat-sangat kadang-kadang timbul. Kita kena sembunyikan. Habislah. Ada ni. Itu hak berkaitan dengan sifat tabligh. Aku ni masuk pula pada sifat mustahil. Lawan kepada sifat wajib yang 3, sidik, amanah dan tabligh. Lawannya dusta, khianah. Khianah ni melakukan perkara yang dilarang, mustahil kepada Rasul. Dan yang 3, kitman, artinya menyembunyikan ataupun mustahil atas Rasul, kerana menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan ilmu termasuk di dalam khianah, menyembunyikan wahyu yang disuruh oleh Allah taala menyampaikan kepada sekalian ummah. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu Rasul, iaitu menerima barang suatu daripada a'rad basyariah yang tiada membawa mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi. Nabi Rasul ni bersifat dengan a'rad basyariah, sifat manusia ramai-ramai. Tapi sifat manusia pun sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan di Rasul. Pada ni sifat manusia pun sifat manusia hak tinggi lah. Sifat manusia ni gopoh gapoh. Sifat manusia ada di Rasul. Hak sifat-sifat manusia yang mengurangkan martabat mustahil di Rasul. Hak harusnya Rasul bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat kedudukan Rasul yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.